Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Ramadan al-Mubarak. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi ruang dan peluang untuk kita bertemu dengan Ramadan. Allah Taala anugerahkan Ramadan dalam kehidupan kita semua. Baik. Muslimin muslimat, kita bicara berkenaan dengan satu topik yang cukup menarik, iaitu pendosa ingin ke syurga. Sudah semestinya kita sebagai manusia tidak terlepas daripada melakukan salah silap, berdosa dan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sabdaan hadisnya yang berbunyi kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap daripada anak Adam itu adalah pendosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyak dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang menceritakan tentang perihal orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali memohon keampunan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat muslimin dan muslimat bahawasanya Allah Subhanahu wa taala yang punya sifat-sifat dan nama-nama yang cukup indah, sifat-sifat yang cukup agung. Antaranya sifat Ghafur, sifat Ghaffar, sifat Rahim, yang menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan Maha Pengampun. Dan Allah Taala sudah semestinya akan mengampunkan dosa-dosa hamba-Nya yang ingin kembali memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat, kita sebagai manusia, kita perlu berusaha mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Dan perlu kita ingat bahawasanya pernah diceritakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, pernah berlaku di satu zaman di mana ada seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang dan dia ingin kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bertanya kepada orang yang berada di sekitarnya, siapakah yang perlu dia rujuk? Lalu ditunjukkan kepada beliau untuk bertemu dengan seorang rahib. Lalu dia berusaha bertemu dengan seorang rahib dan dia bertanyakan dengan rahib tersebut, adakah bila dia ingin bertaubat, dosa-dosa dia akan diampunkan? Lalu rahib tersebut menjawab, tidak. Lalu dia membunuh rahib tersebut dan mencukupkanlah bilangan 100 orang yang telah dibunuhnya. Lalu hatinya tidak tenteram dan tidak tenang. Lalu dia ingin lagi mencari orang yang untuk dia rujuk dan dia mencari ketenangan dalam hati dia untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia dipertemukan kepada seorang yang alim dan dia bertanyakan persoalan yang sama, adakah dosa-dosa dia Allah Taala ampun ataupun Allah Taala terima taubatnya, sedangkan dia telah membunuh 100 orang. Lalu menjawab alim tersebut, ya, sudah pasti Allah Taala mengampunkan dosa-dosa dan menerima taubat tuan hamba. Dengan syarat tuan hamba mesti berhijrah daripada tempat tuan hamba tinggal kepada tempat yang lain. Dalam perjalanan, ringkasnya dalam perjalanan, dia menemui ajal, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Lalu datang malaikat rahmah dan malaikat azab. Malaikat rahmah datang untuk mengambil jenazah hamba Allah tadi untuk dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, yakni membawa ke syurga. Lalu ditahan oleh malaikat azab. Malaikat azab kata dia tidak pernah melakukan satu kebaikan. Lalu datang malaikat yang lain, dia kata ukur antara jarak hamba Allah ini, antara jarak dia ke tempat yang ingin dia memohon keampunan ataupun jarak daripada tempat dia tinggal. Lalu setelah diukur, maka jarak dia ke tempat dia ingin bertaubat tadi lebih dekat. Dan sebab itulah Allah Ta'ala
menerima hamba Allah Subhanahu Wa Taala tadi dan mengampunkan, menerima taubat hamba Allah Taala tersebut dan ditempatkan yang tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu juga kita ingat, semua orang ingin ke syurga. Apatah lagi si pendosa pun ingin ke syurga. Sebab itu adalah fitrah naluri manusia. Sememangnya fitrah manusia semuanya ingin ke syurga. Apatah lagi si pendosa. Mereka juga ingin ke syurga. Menjadi titik persoalan untuk kita semua, bagaimana langkah kita untuk menuju ke syurga. Teringat kita firman Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala sebut dalam surah Ali Imran. Allah Taala menceritakan antara golongan-golongan yang bakal menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, antaranya yang disebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-18. As-sabirin was-sadiqin wal-qanitin wal-munfikin wal-mustaghfirina bil ashar. Di sebalik orang-orang yang bersabar, orang-orang yang taat patuh kepada Allah Taala, orang-orang yang berinfak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuklah orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun digolongkan oleh Allah Taala dan ditempatkan mereka di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks ayat ini kita melihat Allah Taala menyebut wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu sahur. Dan memang sinonim kita berada dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, waktu-waktu sahur, waktu-waktu inilah yang Allah Ta'ala hendakkan kita datang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan bertaubat, bermunajat, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan dosa-dosa dan ketelanjuran yang kita telah lakukan selama kita hidup atas muka dunia ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan kita perlu ingat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha menerima taubat. Dan Allah Ta'ala maha mengasihi orang-orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan bertaubat. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat mengasihi, mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang sentiasa membersihkan dirinya daripada dosa-dosa dan maksiat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan perlu juga kita tahu antara usaha-usaha kita, orang yang berdosa ini, bagaimana kita nak keluar daripada dosa? Yang pertamanya dengan cara beristighfar. Banyakkan istighfar dalam kehidupan kita. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tubna ila Allah wa raja'na ila Allah wa nadimna ala ma fa'alna. Banyakkan istighfar dalam kehidupan kita. Merasa diri sentiasa bersalah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang kedua, pilih sahabat yang baik. Sahabat adalah cerminan kehidupan kita. Kita bersahabat dengan orang yang baik, dia akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiganya, langkah yang ketiganya, untuk kita bebas daripada melakukan perkara-perkara yang boleh datangkan dosa, yang ketiga adalah dengan memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala maha mendengar doa hamba-hambanya. Kata Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala maha mendengar rintihan, munajat dan doa-doa hambanya. Kembali kepada Allah dalam keadaan merasa diri rendah kerdil di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Merasa diri ini hamba, makhluk yang hina dina di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha al-khaliq, yang maha mencipta diri kita. Insya-Allah dari situlah kita akan melahirkan hamba-hamba yang sentiasa bebas daripada dosa-dosa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala janjikan kepada kita untuk diberi keampunannya. Insya-Allah, mudah-mudahan kita semua akan menghuni syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bebas daripada belenggu dosa. InsyaAllah. Qul qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.